Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan kuliah kita pada malam ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala aidan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperelokkan bagi kamu amalan kamu dan akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia akan mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Saya mati seluruh kita berpuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan hidayahnya, taufik dan hidayahnya. Kita sama-sama dapat berada sampai ke masjid ini, sampai ke rumah Allah untuk solat berjemaah. Kemudian kita duduk sementara nanti masuknya waktu Isya ni, kita duduk dalam satu majlis. InsyaAllah mudah majlis kita ini termasuk dalam majlis ilmu, masuk dalam majlis ilmu. Kita juga bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan kepada kita, memudahkan kita untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bukan sahaja Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk duduk dalam majlis ilmu, tetapi juga kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan juga kita untuk masuk ke syurga-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Ini hadis sahih, kita semua sudah maklum. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Sesiapa yang bersusah payah berusaha untuk hadir ke dalam mana-mana majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, duduk dalam mana-mana majlis yang ada dalam majlis tersebut pengisian-pengisian yang berkaitan dengan ilmu. Tak kira ilmu apa, berkaitan dengan ilmu. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi cara Allah nak memasukkan kita ke dalam syurga ni banyak cara. Salah satu caranya iaitu apabila kita dapat berada di dalam mana-mana majlis ilmu. Ini kata kepada Nabi. Mudah-mudahan susah payah kita untuk sampai ke dalam mana-mana majlis ilmu. Kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan juga kepada kita untuk masuk ke dalam syurga-Nya, insya-Allah.
Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu lepas kita dah baca tentang menziarahi orang sakit. Saya ingatkan sampai bulan 12 kan. Alhamdulillah, okey, maknanya SOP-nya kita boleh solat berjemaah, kuliah maghrib jalan seperti biasa. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita akan ulang kaji ni lah. Kita akan ulang kaji saja, bukan benda baru. Ulang kaji khususnya diri saya sendiri lah, lebih kepada memperingatkan diri saya sendiri. Kita sekiranya ini lebih kepada mengingatkan diri saya sendiri. Dan jika ada kebaikan, ada manfaat kepada tuan dan puan, ibu ayah, ambillah. Kalau rasa macam tak ada apa-apa, tak apalah. Harap dapat duduk dalam majlis ilmu juga kan. Mungkin ilmu ni yang biasa. Baik, kita akan sambung sikit lagi berkaitan dengan menziarahi orang sakit ni. Orang sakit. Kalau pun dia hari lepas dia macam apa? Tekak tu dia macam ada kata-kata asli kan. Alhamdulillah makan ubat semua. Cuma dia apa? Ada sangat-sangat asli lah. Sakit. Sakit ni dia ujian kan? Sakit ni dia ujian. Apa yang kita sakit dia ujian. Kita baca dulu sikit apa hikmah apabila Allah bagi kita sakit ni. Banyak. Antara hikmahnya sebagai salah satu cara untuk nak menghapuskan dosa kita. Salah satunya adalah nak menghapuskan dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sa'id Al-Khudri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawkati yushabuha illa kaffarallah biha min khatayahu. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabda, tidaklah seseorang Muslim itu yang ditimpa dengan sesuatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan juga kesedihan, gangguan, bahkan duri yang melukainya, kan tidak ada kena cucuk duri, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih juga Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi apabila kita diuji dengan sesuatu penyakit, letih, tak selesa, kan? Itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala nak mengampunkan dosa kita. Itu pun kalau dalam keadaan kita sakit, kita ingat kepada Allah. Tapi kalau dalam keadaan kita sakit pun kita tak ingat kepada Allah, maka susahlah nak datang mai mana nak hapuskan dosa kita kan. Pada masa kita sakit, biasanya kan, kita akan ingat kepada Tuhan, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi berat kita sakit, lagi banyak, lagi kuat sebenarnya kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ingat kepada Allah, sudah pasti kita akan kita akan buat apa yang Allah suruh, kita akan tinggalkan apa yang Allah larang, dan kita akan rasa insaf di atas segala salah dan silap yang telah kita lakukan. Bila kita insaf dan sedar segala apa yang kita lakukan, kesalahan sebelum ini, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sini, insya-Allah Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Baik, itulah seperti mana kita muka surat 255 lah. Kita baca seperti kan 255. Lepas tu cerita pasal hadis Nabi SAW, cerita apa nama
ketika mana Allah bagi peringatan kepada anak Adam, kan, antaranya suruh ziarah rumah sakit. Sebab apa? Ketika mana kita berziarah rumah sakit, di situ adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kamu tidak ziarah? Itu cerita yang pasti. Baik, kata pengarang rahimahullah, demikianlah berkatnya ziarah sedemikian besarnya amal tersebut yang dilakukan oleh seseorang ketika menziarahi saudaranya yang sakit. Ketika dia melakukannya, dia berada dekat dengannya yang menyaksikan perbuatan mulianya dan memberi pahala yang besar untuknya. Apakah ada perbuatan ziarah yang lebih besar pahalanya dari yang ini? Yang kita cerita dulu, betapa ruginya orang yang gagal menunaikan kewajipan ini. Betapa hinanya dia di mata Allah pada hari kiamat di hadapan semua orang. Ketika mana Allah tanya ni, yang kisah lepas tu. Baik, pendengar seterusnya. Orang yang sakit dalam komuniti Islam merasa bahawa dia tidak bersendirian menghadapi kesakitannya. Masa macam dah baca ni, kerana orang di sekelilingnya sentiasa mendoakannya dan menasihatinya agar bersabar dengan penyakitnya. Itulah mercu bagi peradaban dan emosi manusia. Tidak pernah diketahui sejarah tentang bangsa yang memiliki tingkat emosi dan tanggungjawab sosial sedemikian sebagaimana yang wujud dalam kalangan umat Islam. Baik, orang yang sakit di barat akan mencari hospital yang boleh menampungnya dan seorang doktor yang boleh memberinya ubat. Tetapi jarang sekali didapati sentuhan penyembuh, ucapan kasih, senyuman mesra, doa yang ikhlas dan rasa simpati yang sebenarnya. Pemahaman materialistik, pemahaman kebendaan yang telah menguasai kehidupan orang-orang barat telah memadamkan cahaya emosi kemanusiaan, menghancurkan perasaan persaudaraan terhadap sesama mereka dan menjadikan perkara berbuat baik itu atas tujuan materialistik belaka. Maksudnya apa sini? Kita dalam agama kita diajar, bila kita buat sesuatu kebaikan, kita tidak mengharapkan sesuatu daripada manusia itu, tidak mengharapkan sesuatu balasan daripada orang yang kita buat baik itu. Kita umat Islam bila kita disuruh buat baik, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita buat baik. Memang agama kita suruh buat baik, bukan sebab yang lain. Orang-orang barat itu tidak mempunyai sebarang motif atau sebarang tujuan ketika menziarah sakit di kalangan mereka, kecuali mungkin dia akan mendapat manfaat yang bersifat material dari ziarah tersebut, cepat ataupun lambat. Wallahu a'lam. Kata pengarang. Sebaliknya kita dapati umat Islam disuruh menziarahi orang sakit di kalangan mereka dengan harapan mendapat pahala daripada Allah. Sebab agama suruh, agama suruh. Jadi kita disuruh ziarah orang sakit ni dengan harapan apa? Mendapat ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disediakan untuk orang yang berbakti, untuk orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada banyak nas hadis mengenai topik ini yang boleh membangunkan rasa persaudaraan dalam hati orang Islam itu sehingga menggalakkannya menziarahi saudaranya yang sakit. Contohnya hadis yang Muslim yang maksud, bila Muslim itu menziarahi saudaranya yang sakit, maka dia berada di kebun buah-buahan di syurga sehingga dia kembali. Ini antara kelebihan apabila kita menziarahi orang sakit, seolah kita berada dalam sebuah kebun di dalam syurga. Wallahu a'lam. Kan hadis sahih. Kita dah tahu ya ke tidak, benar ke tidak, tunggu hari akhirat nanti. Kan? Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang Islam yang beriman kepada Allah, dia yakin dan percaya bahawa bila dia buat begini, insya-Allah dia akan dapat ganjaran seperti mana yang disebut di hadis Nabi SAW. Tidak ada seorang Muslim yang menziarahi saudaranya yang sakit pada waktu pagi. Ini riwayat Imam Tirmizi. Tidak ada seorang Muslim yang menziarahi saudaranya yang sakit pada waktu pagi, melainkan 70,000 malaikat mendoakannya sampai ke petang. Dia pergi ziarah waktu pagi, malaikat 70,000 malaikat doa dia daripada pagi sampai ke petang. Kalau kita hari ni ada buat program, ikut program masjid kan,
ataupun kita sendiri pergi ziarah orang sakit lah, katalah pagi tadi, kita pergi pagi tadi, daripada pagi sampai petang tadi, sampai sebelum maghrib ni, 70,000 malaikat doakan untuk kita. Banyak kan? Dan jika ia menziarahi saudara itu di waktu petang, 70,000 malaikat mendoakannya sehingga ke pagi. Kalau kita pergi ziarah petang tadi sampai ke pagi esok, malaikat doakan untuk kita 70,000. Kalau kita pergi pagi petang, 24 jam malaikat mendoakan kita. Dan buah-buahan syurga menjadi miliknya. Ini hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Dengan pemahaman yang mendalam, dengan pemahaman yang dalam terhadap psikologi manusia, Rasulullah SAW memahami kesan positif daripada amalan berziarah kepada orang sakit dan keluarganya itu. Maka baginda tidak pernah keberatan menziarahi kaum muslimin yang sedang sakit, mendoakan mereka dan menenangkan hati mereka. Baginda adalah intipati bagi kebaikan tersebut, sehingga baginda menziarahi seorang kanak-kanak lelaki Yahudi yang selalu membantunya. Sebagaimana diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, seorang budak lelaki Yahudi selalu berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Dia jatuh sakit, maka Nabi pergi menziarahinya. Baginda duduk di kepalanya dan berkata padanya, masuklah Islam. Budak ni bukan Islam. Budak itu memandang bapanya yang hadir di situ. Bapaknya berkata, patuhilah Abul Qasim. Dia dengarlah cakap. Maka kanak-kanak tersebut memeluk Islam. Rasulullah pergi sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Satu perkara daripada hadis ni nak mengajar kita tentang boleh kita menziarahi orang bukan Islam. Kalau kita ada kawan-kawan kan, orang bukan Islam, kita tahu dia masuk hospital, ataupun kita tahu dia sakit, dia ada di rumah kan. Kalau kita pergi ziarah dia pun boleh. Memang digalakkan dalam agama kita. Kita duduk sebelah kuala ni kan, ramai kawan-kawan kita mungkin sini sana kan, kita baik daripada kecil, sama sekolah kita dulu. Kita tahu dia sakit, kita pergi ziarah dia. Ketika menziarahi kanak-kanak lelaki Yahudi itu, Rasulullah SAW tidak lupa mengajaknya masuk Islam, kerana baginda tahu ziarahnya itu memberi kesan kepada kanak-kanak lelaki tersebut dan bapanya. Mereka terharu dengan kesudian baginda menziarahinya dan kebaikan dan kelembutan baginda. Maka mereka tidak menghampakan baginda sehingga perbuatan ziarah itu membuahkan hidayah, sehingga Rasulullah SAW memuji Allah yang telah menyelamatkan suatu jiwa daripada api neraka. Betapa baginda berhikmah dan bersabar ketika berdakwah. Salah satu cara dakwah itu kan. Sebab hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, terserah kepada Allah bagaimana Allah nak memberikan seseorang itu hidayah. Salah satunya dengan cara milih. Baik, Rasulullah SAW sangat mengambil berat dalam hal menziarahi orang sakit, sehingga baginda meletakkan garis panduan untuk perkara tersebut yang diikuti oleh para sahabat dan dicatatkan dalam kitab-kitab sunnah. Salah satu daripada amalan tersebut ialah duduk di kepala orang yang sakit itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Ibnu Abbas berkata, apabila Rasulullah menziarahi orang sakit, baginda duduk di kepalanya, kemudian mengucapkan 7 kali, aku mohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan yang memiliki arasy yang besar, semoga dia, ini Allah, menyembuhkan kamu. Ini salah satu adab lah. Nanti kita akan lihat seperti ada adab ketika menziarahi orang sakit. Salah satu adabnya, Nabi ketika ziarah, Nabi duduk dekat kepala orang sakit. Tapi kena tengok juga lah kan, sakit apa kan. Ustaz, tentang ziarah ni, bukan ziarah orang sakit. Sekarang ni, Dewan Wali, kita ziarah untuk silaturahim lah. Kita ziarah, kita pergi beraya lah rumah orang ini. Boleh ke ataupun tak boleh? Pergi? Dewan Wali untuk
Raikan dia punya perayaan dia. Boleh pergi. Kita bukan itu bab lain lah, tapi boleh pergi, tak ada masalah. Bukan niat kita nak. Ini dia di Pabali hari apa? Macam pesta cahaya dia, pesta kebudayaan. Yang tak boleh tu macam apa, time pusat, itu tak boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Saya kawan-kawan ramai kan, ni kawan-kawan kita apa sambut di Pabali hari ni kan, tak ada masalah. Ni cerita orang sakit kan. Kita sebab ada orang dia bila kita ziarah dia ziarah orang sakit ni dia macam-macam PL, macam-macam jenis kan. Ada orang dia pergi ziarah tapi dia tak tengok pun. Dia duduk kat tangga, duduk sembang lah, kereta duduk ke bawah, duduk borak-borak sembang-sembang tu balik. Tapi dia kata dia pergi ziarah. Doa daripada dia, mulut dia langsung tak tengok. Tapi dia kata dia pergi ziarah orang sakit kan. Tak boleh ikut Arab, boleh ikut Melayu pun tak apa dah kan. Ya Allah sembuhkanlah dia, cukup lah kan. Tapi kadang-kadang tak ada. Allah, kita yang belajar ni kan, saya baca tuan-tuan yang dengar ni, lepas ni kalau kita jenis orang yang pergi ziarah jenis yang macam pergi ziarah orang sakit tapi macam pergi kat muri ke apa, dia tak ada rasa simpati, rasa nak mendoakan supaya kan. Kalau kita jenis tu kita berubah kan. Kalau ikut Nabi ni dia kan duduk kat kepala, kemudian doakan. Selain itu, sapulah tubuh yang sedang sakit itu dengan tangan kanan dan membaca doa. Maksudnya usap lah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menziarahi beberapa orang kerabatnya dan menyapu mereka dengan tangan kanan baginda sambil berdoa, Ya Allah, Tuhan manusia, buangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah dia kerana Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada yang penyembuh melainkan penyembuhan-Mu, penyembuhan yang tidak meninggalkan jejak penyakit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kerana kalau kita dapat ziarah tu boleh dapat pegang kepala lah kan, usap kepala tu kan, tak pun boleh pegang tangan dia, pegang kaki dia, sentuh lah maksudnya, usap, sentuh kan. Ibnu Abbas berkata Rasulullah keluar dari menziarahi seorang badui yang sedang sakit, dan setiap kali baginda menziarahi orang sakit, baginda akan berkata, janganlah bimbang, sesungguhnya ini demikian-demikianlah. Maksudnya apa sini? Kalau kita mudah ini dah, bila kita jumpa Allah ni sikit ni, insya-Allah 2-3 hari baiklah, esok-esok baik. Contohlah kita ayat-ayat kita yang boleh menyenangkan hati dia. Kan? Aku dah banyak kali dah jumpa, ramai dah jumpa orang macam ni. Biasanya 2-3 hari dia akan okey ni. Kan? Kita bagi ayat-ayat yang boleh menenangkan hati dia. Kan? Semangat dia. Jangan duk kata pula kan, aku nak cakap apa serba salah, tak cakap apa serba salah kan. Sebab ialah kawan baik kita sakit, kawan baik kita sakit kan, kita dah biasa bergurau dengan dia. Waktu dia sakit pun kita boleh bergurau macam tu, tak kena lah. Agama kita bukan tak boleh bergurau, tapi agama kita tak kan? Agama kita tak bagilah. Kita tahu niat kita bergurau, tapi dalam kadang-kadang tu orang sakit ni kadang mungkin dia tak sama mental dia, emosi dia waktu biasa. Waktu biasa mungkin kita boleh bergurau kasar, orang kata apa, boleh bergurau kan. Tapi waktu dia sakit, kita yang sihat ni kena apa? Kena bijak lah. Kena bijak. Jangan kita samakan. Kecuali dia sakit tu yang bergurau. Kan? Ustaz, saya tadi kalau fikir kita melawat orang sakit kan, lepas itu saya makan orang tu, makan orang yang sakit. Dari mana dia kata aku tak selera kita makannya. Jadi kita hari kita makan itu. Apa? Dia yang ini tengok keadaan lah. Saya nak kata tak boleh makan, tak ada keadaan ni kan. Ada memang kalau kita bagi di hospital tu, orang tu memang tak boleh makan. Daripada kita biar tu balik makan, tak ada masalah. Yang jadi masalah belum dia kata boleh kita dah makan dulu. Itu tak boleh lah. Dia belum apa lagi kan. Dia takkan nak makan depan kita. Dia tunggu orang tak ada baru nak makan. Kita dah nampak dia tak boleh makan. Kan? Biasanya ada juga orang penyakit ni, dia pergi ziarah sakit, dia jenis tunjuk pandai, dia lebih dari doktor lagi. Kan? Oh ini orang tu dah sakit kan. Oh yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni sejuk, yang ni macam-macam.
Macam-macam kan. Tengok kadang-kadang itu pun kalau saya ingat kata apa kita kata secara realiti ya. Kalau anak kita, keluarga kita yang dekat sakit kan, dia tak boleh makan, okeylah kalau kita rasa macam nak ambil bazir tu. Tapi ni kawan kita, orang jauh sikit lah daripada kita, kan. Mungkin tak tahulah, kalau saya eloknya janganlah. Kalau kita jauh kan, hubungan agak jauh jiran kan, janganlah ambil. Dia tak makan, mungkin yang jaga dia tu dah makan lagi kan. Sakitnya isteri, suami jaga, mungkin suami boleh makan, isteri tak boleh makan. Kita datang cerahnya kan, suami pun kata lawa kita pun jadi tengah lapar belum makan. Boleh juga lah, boleh lah makan, tapi orang kata tak berapa nak. Tak cantik lah, tak cantik. Tak cantik. Dia jadi fitnah, dia boleh jadi fitnah, boleh jadi nampak dia ni. Dia kan dia masa kita sakit, masa tu orang nak hantar makan sedap-sedap pun, masa sakit, masa sihat ni ada tak apa hantar makan kita. Ada tak? Masa saya tidur, kita duduk rumah petang-petang kan, ada orang hantar makan goreng pisang dah. Macam apa dah? Tak ada. Masa kita tak boleh nak makan tu, pengalaman masuk awal, kalau kita tak makan, yang badan tu akan angkat nanti, walaupun yelah, dia akan putih, dia kan nak siapkan kerja dia. Tu kata bazir, bukan saya kata bukan tak ada kita tak boleh makan. Tengok keadaan. Jangan dia tu baru letak, baru dia orang dia pun malu dah nak makan depan kita. Kita pun kalau orang datang rumah kita, kan ada benda makan, kita tak makan ni. Kita suruh orang lain makan dulu. Itu budak adab kita kan. Adab kita diajar macam tu. Tapi kalau sampai nak buat selalunya kita makan. Tak pun kita bagi orang sebelah ke apa ke. Tak tahulah siapa yang dah pernah duk buat. Ingat di rumah saya kena salin. Salin ya, betul. Itu itu satu cara supaya tidak masih kan. Dia memang kalau dia ambil tu dia tak makan, dia akan buang dia punya fungsi dia. Ustaz, buat tangan boleh tak? Bawa Buat tangan. Bawa tangan bagi. Boleh. Bawa makanan ni boleh. Saya tak kata tak boleh. Cuma saya sebut tadi waktu kita sihat pun tak bagi waktu kan. Itu memang sangat digalakkan. Baguslah tu. Kalau bawa kepala harimau lagi okey. Kepala harimau tu insya-Allah dia simpan, dia tak bagi orang. Lagi senang kan. Tengok tu, kalau bumbu tu lagi kan. Hijau okey jugalah, tapi kalau bumbu tu dia lagi langsung baik sakit. Kita adalah dalam masyarakat kita sebenarnya ramai yang dah faham. Tapi ada juga yang tak faham tentang adab-adab ni lah. Dia kan tak faham, kan tak belajar. Gini kita ni kena ambil mudah. Masuk ke saya tu mungkin kan, kita ambil mudah, take for granted. Kita ambil apa? Ambil mudah lah. Ambil tak kisah, ambil tak kisah. Kalau dia tahu tu tak kisah, tapi dia tak kisah. Tak kata kat orang lah, saya sendiri mengenal kita kan. Kalau tak beringat, sama je. Baik, kaum muslimin menyampaikan sunnah menzalimi orang sakit ini dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ia akan kekal menjadi adat bagi masyarakat mereka sebagai tanda ikatan kasih sayang, belas kasihan, persatuan dan kerjasama yang dapat menyejukkan hati yang sedang patah, menyapu air mata orang yang berduka, melegakan tekanan perasaan, meringankan kekecewaan, menegakkan ikatan persahabatan, menguatkan tali persaudaraan, menambah iman dan harapan. Banyaklah kelebihan kan. Baik, ya habis di bawah itu, tapi saya nak baca tentang adab sikit. Adab. Ini saya ambil daripada ni. Sebab dulu masa belajar dulu ada ni pensyarah saya ni, Dr. Kamarul Azmi Jasmini, Profesor dia di Fakulti Bahasa dulu, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Tamadun Islam dulu masa belajar dengan dia dulu. Dia tulis satu artikel ni,
berkaitan dengan pendidikan Rasul dalam adab menziarahi orang sakit. Apa saya nak baca, sebab tulisan dia ni dinyatakan rujukan-rujukannya dengan detail. Baik, apa keistimewaan menziarahi orang sakit? Yang pertama disebut di sini, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim. Nombor hadis pun disebut 4661. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, engkau tidak menziarahiku. Berkata seorang hamba, wahai Tuhan, bagaimana aku boleh menziarahi kamu sedangkan engkau merupakan Tuhan pentadbir seluruh alam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku yang bernama si Fulan sedang sakit dan engkau tidak menziarahinya. Ketahuilah, sekiranya engkau menziarahinya, nescaya engkau akan mendapati aku, kata Allah, berada di sisinya. Jadi ini panjang kan? Dia macam yang lepas tu panjang. Saya makan lapar dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, apa kelebihan menziarahi orang sakit? Pahala syurga dan kebun-kebunnya yang subur. Seperti mana yang kita sebut tadi lah. Okay. Yang ketiga, doa oleh para malaikat. Kita mendapat doa daripada para malaikat. Orang yang menziarahi orang sakit juga boleh mendapat doa dan selawat daripada para malaikat yang mengikut mereka, ikut waktu yang mereka datang. Seperti tadi, kalau datang waktu pagi, malaikat 70,000 tadi akan mendoakan daripada pagi sampai ke petang. Kalau kita pergi ziarah pukul 5 petang, waktu melawat tu 70,000 malaikat akan mendoakan sehingga pagi esok. Baik, adab dan amalan ketika menziarahi orang sakit. Yang pertama, bertanya khabar kesihatan kepada keluarga orang yang sakit. Imam Nawawi menjelaskan bahawa adalah menjadi sunnah bagi orang yang berziarah untuk bertanya, menanyakan khabar kesihatan kepada keluarga orang yang sakit. Amalan ini sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika mereka menziarahi Rasulullah yang sedang sakit sehingga membawa kepada kewafatannya. Maksudnya macam ni, kita pergi ziarah, kita akan tanya orang yang sakit itu, kan? Ini sunnah Nabi. Kita kena tanya keluarga dia. Tanya kalau yang sakit itu suami, kalau kita pergi tanya isteri dia. Tanya anak-anak dia macam mana ayah, macam mana mak, macam mana. Tanya orang yang sihat. Tanya orang yang sihat. Kan kita biasa gitu lah, tanya orang sakit kan. Tu masuk jumpa, macam mana ini, kan? Ada dari dia bawah tu. Contoh sini daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa dia keluar daripada bilik Rasulullah ketika baginda sedang sakit yang membawa kepada kewafatan baginda. Lalu semua orang bertanya, wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah pada pagi ini? Sahabat tanya orang Abu Hasan, apa nama? Sayyidina Ali lah, kan? Macam mana keadaan Rasulullah SAW? Dengan segala puji bagi Allah, kali baginda pagi ini beransur pulih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menyatakan khabar gembira dan perkara yang baik kepada para tetamu yang mengunjungi orang sakit adalah dituntut sebagaimana yang dikatakan dalam perbuatan Sayyidina Ali di atas. Yang kedua, memberi motivasi kepada orang yang sakit. Orang yang menziarahi orang sakit digalakkan mengikut cara baginda yang selalunya memberikan motivasi kepada orang sakit dengan kata-kata baginda. Maknanya bila kita jumpa orang sakit, bagi kita cakap benda yang tadi lah. InsyaAllah tak lama ni kan, sikit ni okey, nampak kuat dah ni kan, nampak kuat dah. Kita pegang kan, badan pun dah rasa panas ni kan, kaki pun dah apa saja yang kata-kata yang boleh bila dia dengar tu dia rasa macam bertambah kuat. Kemudian sentuhan dan pertanyaan. Kita baca tadi lah, sentuh dan tanya khabar. Imam Nawawi menjelaskan bahawa adalah baik bagi orang yang menziarah memberikan sedikit sentuhan kepada tangannya atau menyentuh tangannya kepada dahinya sambil bertanya khabar. Pegang tu ya, kepala, pegang tangan. Yang COVID tak boleh lah.
Covid tak boleh. Okey. Tengok ini kita ada buat. Kita ada buat. Kalau ramai-ramai yang buat ni, mungkin ada yang tak buat. Ada orang dia pergi tengok, dia macam takut-takut nak pegang kan. Sedangkan penyakit itu bukan penyakit yang apa kita kata, yang berjangkit dan sebagainya kan. Utamanya mungkin orang yang muda-muda sikit ni, kan, tengok dia dari jauh je, takut nak pergi dekat. Yang sakit itu bukan orang lain, mungkin adik-beradik dia kan, saudara mara dia. Ini yang Nabi ajar. Kemudian apa lagi? Disebut sama di sini, sentuhan yang lembut dan bertanyakan khabar. Sentuhan yang lembut, sentuhan yang lembut. Jangan dia ada sakit, dia pergi urut pula. Pergi apa? Urut kan? Janganlah. Kita mungkin tukar urut kan? Tengok, oh ini dia kena stroke kan? Kita pergi urut pula kat hospital, tak payah kan? Kita pergi ziarah. Kecuali dia datang rumah kita minta urut tu lain kan? Jadi kita pergi ziarah, dia sedang sakit, kita tak boleh nak apa, jangan mandai-mandai. Jangan mandai-mandai kan. Kemudian ucapan supaya cepat sembuh. Okay. Kemudian ucapan lagi. Ucapan supaya sakit sebagai penembus dosa. Kita banyak orang sakit ni. Orang sakit umum, sakit yang khusus dan sebagainya. Apa lagi? Yang ditulis, saya baca sikit kan. Kalau kita lihat sini, dia ada banyak doa sakit satu badan, doa ketika kalau kita tahu dia tu kena buatan orang, ada doa-doa dia sini. Okey. Kemudian saya nak baca sikit lagi. Ini saya ambil yang model-model sikit. Ada yang model-model. Dulu mungkin lain. Sekarang ni dunia dah berubah kan. Manusia pun dia dah apa? Perangai pun dah macam-macam. Sikit ya. Apa yang boleh, apa yang tak boleh berzalih orang sakit ni. Okey, yang pertama, niat berzalih orang sakit ni sebab agama suruh, niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kena bersihkan tangan sebelum bersalaman dengan orang sakit. Bersihkan tangan. Lepas tu kalau kita pergi hospital, biasanya kat luar kat pintu tu dia ada sanitizer tu kan. Kalau doktor kalau sampai dia cek-cek, dia akan, kita pun sama lah kan, bersihkan tangan kita. Okey, kemudian disunatkan duduk berdekatan dengan kepala supaya mudah cakap. Yang kita duduk di ujung, kemudian kita duduk cakap buat. Mendoakan pesakit. Keluar dari bilik sekiranya doktor atau dirawat memeriksa pesakit. Jadi kata ni ada benda yang kadang tak ada sebut dalam hadis. Ini tambahan kepada adab-adab lain. Ketika doktor nak cek sahabat kita, sekarang rumah kita sakit tu, jangan kita duduk kat situ ramai-ramai. Kan kena keluar. Kadang-kadang kita pergi waktu melawat petang pukul 7, doktor apa dia panggil, doktor ronda tu kan. Kadang-kadang dia datang waktu orang melawat, waktu ziarah. Kita bila waktu tu kita kena keluar. Tak perlu diminta keluar. Orang yang faham ni, dia keluarlah doktor kita tunggu kat luar sekejap, lagi masuk balik. Itu adab. Sesuaikan waktu ziarah dan memendekkan masa lawatan agar pesakit dapat berehat. Dia duduk lama-lama. Ini kita dah pergi ramai, kemudian duduk lama-lama pula. Dia nak cakap, nak suruh balik, takkan pun kan. Kita lah orang ziarah ni kena faham. Jangan duduk lama-lama. Tambah pula kadang-kadang orang tu bawa kena. Ni pun satu juga kita kan. Contohlah kita ada kalau kampung ni ada seorang dia kena sakit, baru masuk ward. Sehari dua tu memang penuh lah orang kampung pergi. Kena duduk seminggu. Boleh kira jari siapa yang nak pergi. Kan, waktu orang ramai pergi tu kadang-kadang kita muda ni apa? Tak faham, kita duduk lama-lama, orang lain pun nak tengok juga kan.
2 hari pertama tu memang ramai. Tunggu seminggu. Kita boleh tengok lah. Ada orang ziarah tak ziarah kan? Baik, bagi digalakkan membawa buah tangan yang bersesuaian. Itulah, bawa buah tangan sesuai. Tengok sakit lah kan. Kalau sakit ni dia kata dia tak boleh makan, kita janganlah bawa itu kan. Sebab tu kena tahu, kalau kita tahu diri jenis yang dapat maklumat daripada keluarga sakit, jadi sakit kritikal, dia tak boleh dah makan ni, makan berat-berat buah-buah pun tak boleh makan lah. Dia cuma makan pun susu lah. Susu, kena susu masuk ke dalam kan. Kita pergi beli susu lah bawa. Satu tin RM40, sekarang RM60 pun. Satu tin susu tu kan, satu susu tu 60 ke 70 sekarang ni. Ingat saya masa arwah mak saya dulu dah 40 lebih. 40 lebih. Minum tu kan. Sebab dia tak boleh makan lah. Jangan ada bawa buah apple, karipap, usul badak, tak ya. Kita bawa yang benda dia boleh makan. Kalau kita bawa benda yang tak boleh makan, memang niat tu lah nak bagi pada orang jaga kan? Bukan untuk orang sakit. Ada orang dia bawa bunga, boleh bawa bunga, boleh tak masalah kan? Ada orang dia suka tengok bunga, dia tenang. Tengok bunga tenang, tak apa lah kan? Tapi kita bab ni insyaAllah kan, kita jarang lah. Orang kita ni kalau orang yang faham dengan ni, dia takkan pergi tangan kosong lah. Kalau dia pergi tangan kosong pun, masa nak salam lagi dia mesti kait, disangkut kan? Masa nak salam lagi, itu pun bagus juga. Kalau saya suka gitu, sebab orang tu waris dia tahu apa benda, keluarga dia tahu apa benda yang dia perlukan. Ada orang dia perlu lampin, sakit dia perlukan lampin. Lampin dewasa dia perlu lampin. Papers. Kan? Papers. Jangan. Papers tu boleh tahan harga dia tu. Okay. Sehari 2 kali kena tukar. Kalau tukar sehari sekali, confirm belakang akan melecet lah. Kan? Contoh itulah. Kalau kita bagi dia betul cash. Tapi saya kira tuan-tuan dia dengar ni tak ada masalah ni. Ini mana buat lama dah ni. Kan? Buah tangan yang sesuai lah. Kawan baik kita, dia pula orang susah, duit tak banyak kan? Kita orang senang, boleh juga RM5, boleh juga. Tapi kalau 50, kalau 100 lagi sesuai. Nak cerita sesuai tu. Cerita sesuai tu kan. Saya sebut dia tu ingat mak saya lah kan. Dia bagi makan kutiuk tu kan. Jangan susu ni. Kalau kita pergi tanya orang yang susu mahal. Kalau susu tak tahu orang siapa yang pernah jaga orang sakit yang minum, yang tak boleh makan, tak sedar diri, dia masuk kutiuk tu kan. Susu tu itu diperlukan. Tapi kalau sakit sikit-sikit kan, terseluruh kaki, tangan tu kan. Tu ada orang 2 orang pergi ziarah kan, cuba angkat tangannya, bawa ke mulut lah. Kalau sampai ni okey ni. Angkat tangan, bawa ke mulut. Kalau tangan itu boleh sampai ni, kita ni okey, ni sakit sikit je ni. Dan ada orang buruk gitu. Tengok keadaan. Tapi orang bawa kuih lah, kuih roti kan, buah apple, bawa lah apa-apa je. Bukan nanti pergi hospital, kita pergi rumah ke kan. Kemudian mengetahui keadaan sebenar pesakit, sama ada dia mempunyai harapan untuk sembuh kritikal atau sakit biasa. Ambil tahu sikit. Perlahankan nada dering telefon bimbit. Nanti tak ada hadis Nabi tak sebut ni kan. Tapi adab ni kadang boleh ni. Perlahankan nada dering telefon bimbit ataupun menukarkan ke dalam mood diam ataupun getaran, macam masuk nak semayan mahal kan. Ya, dari ni mungkin pada kita nampak macam biasa, tapi orang yang sakit, yang jenis tak boleh bising-bising ni, benda ni boleh menyakitkan hati dia, boleh yang boleh menghilangkan tenang dia. Okey, perlahankan. Baik, apa yang tak boleh? Menangis di hadapan pesakit.
Boleh menangis. Sedih boleh. Jangan menangis kuat ni kan. Dia lagi Allah mahu aku teruk nak mati ni kan. Sedih itu fitrah. Sedih itu fitrah. Duduk di atas katil pesakit. Duduk. Katil dia duduk atas katil. Ada kat ni yang dia tak sedih ni. Memakai minyak wangi yang terlalu kuat. Ada tak ni? Ada ni, sebab tu dia buat ni kan. Kementerian Kesihatan buat ni sebab ada lah ni. Niatan boleh tak? Tak kan, yang penting jangan berkuat lah. Atas lagi kuat kan. Merokok sebelum atau ketika melawat pesakit. Kalau kita ni merokok sebelum pergi melawat kan, tak boleh. Ini lah kita tak ada ni. Bercakap terlalu kuat. Cakap. Begitu dia yang melawat ni kan. Cakap perlahan. Cakap kuat tak boleh, tapi jangan terlalu kuat. Mana ada orang kita ini cakap kuat ni? Saya kata bukan ada ni, bambak ni. yang jadi cakap kuat ni kan. Saya sebut ni, saya nampak beberapa orang kawan saya hari ni cakap kuat ni. Cakap kita 2-3 orang kan, tapi ini jaga sikit ya. Bercakap dan melawat terlalu lama. Jangan menyebut penyakit orang lain yang sama atau seumpama penyakitnya hingga menyebabkan kematian orang itu, kerana ini akan menyakitkan hati pesakit. Jangan sebut sakit orang lain lah kan. Aku tengok Ajilah ni dulu kan, dia sakit macam kan. Tapi yalah, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah agak dia Allah bagi seminggu. Lepas itu ada. Ini saya sebut benda ni, saya nampak ada kan, bila orang sakit ni dah dia sakit tu, kemudian okey sekejap, dia kan okey sekejap, Allah maklum lah, ini hikmah Allah lah, ini sahabat Allah. Lepas tu lepas 2-3 hari gitu, dia akan teruk, kemudian innalillah. Ini yang ni kita jangan pergi cerita orang macam tu. Dia nak cerita. Kemudian jangan memakan makanan yang dihadiahkan kepadanya atau makanan yang telah disediakan untuknya. Elakkan ini. Sebut tadi yang tadi tu. Ya. Taklah sampai haram. Ya, tak, tengok keadaan, tapi sebaiknya elakkan, jangan makan. Kalau nak makan bawa lebih untuk kita. Yang ni untuk ini untuk aku, sambil-sambil sembang ni boleh tak makan. Kalau kita mungkin tak apa sakit, tak apa teruk kan. Boleh. Jika kehadiran anda membuatkan pesakit lebih tertekan, sebaik-baiknya tunggu sehingga keadaannya lebih stabil. Kita mungkin dia tu ada masalah kita, dan kita tu ada masalah dia. Jangan seboleh-bolehnya tunggu dia baik sikit dah, baru pergi ziarah. Kan? Ini pun ada je ni. Allah yang datang ni pula, ini musuh hak ni, dia menyakitkan hati, tambah sakit kita. Dan yang terakhir, elak menziarahi pesakit sekiranya anda tidak sihat. Jika kita pun tak apa sihat kan, kita pun demam, batuk dan sebagainya kan, kalau boleh jangan pergi ziarah orang kan. Baik, itu antara adab-adab kita menziarahi sakit. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sebagai apa, memberi peringatan kepada kita dalam apa adab-adab kita ketika mana menziarahi orang sakit. Baik yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuasa daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum.